Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Menjelang PRU 15 tidak lama lagi, hanya 14 hari saja, 14 hari. 14 hari saja daripada sekarang. Ini dia ada satu lagi berita yang memang mengejutkan. Inilah adakah akan dapat difokuskan benda ni pula, ataupun kerana kuat berkempen sampai lupa pula. Harap-harap Perdana Menteri sementara dan menteri-menteri sementara yang berkaitan tidak lupa dengan nasib rakyat. Walaupun kamu champion berkempen, walaupun kamu sibuk berkempen, jangan sampai kamu terlupa dengan ini pula. Ini disahkan benar. 153 mangsa banjir di Taiping ditempatkan di 3 PPS. Nasib baiklah, belum lagi pilihan raya. Kalau ngam-ngam pilihan raya, macam mana dengan 153 mangsa banjir ini? Mereka dapatkah pergi mengundi? Seramai 153 mangsa banjir di Taiping, Perak. Daripada 50 keluarga masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan. Sementara PPS setakat semalam. Saya teringat pula satu artikel daripada Ahmad Maslan. Dia kata kalau hujan pakai payung. Yang kalau ini macam mana pula? Kalau banjir pakai apa? Juru cakap Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Perak berkata, daripada jumlah itu seramai 90 mangsa berada di PPS Masjid Al-Wusta, 55 orang di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur, dan 8 lagi di Surau Kampung Perak. Paras air Sungai Ijok melebihi paras normal namun berada di bawah paras waspada. Menurutnya dalam kenyataan semalam. Katanya mangsa akan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing apabila banjir surut dan pemantauan mendapati keadaan adalah selamat. Hujan lebat petang kemarin menyebabkan beberapa kampung di sekitar Taiping terjejas dan ratusan penduduk terpaksa dipindahkan ke PPS. Kita harap-haraplah tidak ada musibah banjir ketika pilihan raya pada 19 November ini. Kalau banjir, ini kalilah kita akan nampak orang pergi mengundi sambil berenang di banjir. Okey, saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia. Oleh kerana kita punya parlimen sudah dibubarkan, mau tidak mau tunaikanlah beramai-ramai, pujuklah semua keluarga turun mengundi. Pujuklah seluruh keluarga turun mengundi. Sama ada kamu ini penyokong BN kah, penyokong PN kah, penyokong PH kah, GTA kah, warisan kah, GRS kah, siapapun kamu undi, turunlah mengundi. Kerana itu adalah kewajipan dan hak kita sebagai orang warga negara rakyat Malaysia. Kita ada kewajipan untuk menentukan. Kita ada kewajipan untuk menjaga sistem demokrasi negara kita Malaysia. Jadi pergilah mengundi beramai-ramai. Bawa semua nenek, makcik, pakcik, aunty, anak buah, cucu, girlfriend, boyfriend, suami, isteri, siapa sajalah. Bawa semua pergi mengundi. Ramai-ramai pergi mengundi. Kalau banjir, pastikan kamu selamat mengundi dengan cara selamat pergi mengundi. Kalau banjir, tanyalah kepada YB calon-calon macam mana kamu dapat pergi mengundi. Yang penting pergilah mengundi. Jangan pula kamu buang peluang kamu yang satu-satunya untuk mengundi. Dan pastikan untuk undi 18, kamu jangan buat boikot, jangan kasih boikot pilihan raya, pergi mengundi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Perlu ketawa dululah. Kadang-kadang lucu, kadang-kadang kenyataan-kenyataan daripada ahli-ahli politik ini kadang-kadang lucu. Dan kadang-kadang rasanya seperti ada yang tidak sedar diri juga. Dan dia tidak fikir kalau dia yang kena. Okay, so yang pertama ini tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini baru saja terima berita yang memang lucu. Pemimpin BN tidak terpilih jadi calon perlu berbesar hati. What? Cubalah engkau yang tak kena calon. Apa perasaan engkau pula? Okey, daripada biharian.com.
Pemimpin Barisan Nasional BN yang tidak dicalonkan pada pilihan raya umum ke-15 perlu berbesar hati dengan memberi peluang kepada pelapis yang dipilih oleh mewakili rakyat, mewakili parti. Demikian kata Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata calon yang dipilih, disaring dan disenarai pendek itu adalah wakil kepada parti. Pertama sekali saya mau tanya, kalau Tok Matasan yang tak kena calon, apa dia punya perasaan? Adakah dia akan berbesar hati? Adakah dia akan gembira dan sehingga melompat-lompat kegirangan? Dan kemudian dia beritahu kepada seluruh dunia, aku berbesar hati kerana aku tak dicalonkan. Aku berbesar hati kerana aku tak dicalonkan. Terima kasih Zahid Abidi, aku tak dicalonkan. Aku tak dicalonkan. Sedangkan kepimpinan di dalam bahagian mencalonkan satu-satunya nama, engkaulah yang dicalonkan untuk pilihan raya. Alih-alih pucuk pimpinan 5 teratas parti membuat keputusan, engkau tak dicalonkan. Adakah engkau gembira atau apa? Saya tidak fikir Tok Matasan kalau dia tidak dicalonkan, dia akan gembira, kegirangan, penuh dengan rasa hebatlah. Oh, terima kasih kerana aku tadi tak adalah. Tapi mungkin ini untuk memujuk orang-orang yang tidak dicalonkan. Cuba tanya Sahidan Kasim, apa perasaan dia ketika akar umbi di Arau masih lagi mau dia bertanding, tapi tiba-tiba kepimpinan UMNO katakan, berbesar hatilah sebab bagilah peluang kepada orang baru. Cuba tanya kepada Zahidi, cuba tanya kepada mana-mana orang-orang besar di dalam UMNO yang bekas menteri yang tak dicalonkan. Cuba tanya, adakah mereka gembira? Setiap pilihan raya sama ada PRU atau PRK memang ada gegaran, rasa tidak puas hati calon. Kerana ramai yang mahukan calon mereka diberi tempat. Tapi insyaAllah dalam 2 ke 3 hari ia akan reda. Yang pentingnya parti yang mengambil bahagian dalam pilihan raya, yang kalah ataupun menang adalah parti, katanya. Yalah. Oleh itu kita perlu beri peluang kepada pelapis, iaitu orang lain yang dulu menyokong kita ketika kita dicalonkan atau diberi mandat untuk mewakili parti. Ini yang dinamakan proses peremajaan parti, katanya. Betul itu. Buatlah proses peremajaan parti. Zahid Hamidi, Tok Matasan, kamu resignlah cepat-cepat kerana sudah lama UMNO sepatutnya dibubarkan. Tapi kamu sendiri yang mau panjangkan sampai buat permohonan kepada ROS. Jadi kalau betul-betul mau buat peremajaan parti, orang-orang lama seperti Zahid, Tok Matasan, Ahmad Mazlan, cepat-cepatlah letak jawatan, bagi kepada yang remaja-remaja. Macam mana? Setujukah? Cuba buat begitu. Okey. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian watika calon parlimen PRU peringkat negeri 9 di Wisma UMNO di sini pada hari ini. Muhammad Yang juga, pengarah pilihan raya BN, merangkap Timbalan Presiden UMNO mengulas mengenai segelintir pemimpin parti itu yang tidak berpuas hati selepas nama mereka tidak dicalonkan semula pada PRU 15. Katanya hasrat parti untuk mendapatkan mandat rakyat bagi mentadbir negara perlu diterjemahkan secara bersama. Dan dia menutup, dia kata, jadi jangan sangat kita tersangkut kaki walaupun ada daripada calon kita tidak dapat diberi tempat atau daripada calon itu sendiri yang bercita-cita meneruskan hikmat mereka, katanya. Okey, sila tinggalkan komen kamu. Logika Tok Matasan kata begini ataupun sebenarnya dia hanya memujuk saja. Cubalah kalau Tok Matasan yang tidak ada tempat. Adakah dia puas hati atau tidak puas hati, kita belum tahu lagi lah. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.